Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Lagi beberapa bulan je dah nak hujung tahun. Apa? Korang masih boroi? Korang masih gemuk? Inilah masanya untuk anda semua join program kurus virtual paling viral, paling berkesan, paling tak menipu, program Lemak Tulin. Confirm tak menyesal. Sebab apa? Tak perlu pakai alat, tak perlu pergi gym. Boleh buat dekat mana-mana, tak ganggu masa korang. Kita tak pakai apa-apa produk kurus, suplemen atau apa-apa produk. Paling murah, paling marahan, ada money back guarantee. Semua orang boleh join program Lemak Tulin, tak kira umur, jantina atau berat badan. Dah lebih 10,000 pernah join Lemak Tulin. Semua berjaya, tak ada lagi yang gagal. InsyaAllah korang akan nampak kesan yang paling ketara dalam masa seawal 7 hari sahaja. Lagi beberapa bulan je nak masuk tahun baru, kita buat projek kurus hujung tahun. Lagi 4 bulan je, jadi setiap bulan kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot terhad, masa terhad. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Ingat, ini adalah peluang terakhir untuk korang kurus sebelum tahun baru. Jadi, join program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia. Siapa lagi kalau bukan Rais Hamid? Apa hal korang? Check it out now. Yap, dah berdu. Let's go. Come on yo. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk korang yang belum subscribe, tolong tekan butang subscribe. Sekarang, insyaAllah, kita akan terus memberikan konten-konten yang bermanfaat. InsyaAllah, boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Jangan lupa, tekan butang subscribe now. Kita baru je lepas sambut Hari Kemerdekaan Negara Malaysia yang ke-65, yang macam kita tengok telah dibuat sambutan gilang gemilang besar-besaran dekat dataran Merdeka di peringkat nasional lah, peringkat Malaysia sambutan tu. Alhamdulillah mendapat pujian, feedback, respon yang sangat-sangat positif. Setelah sekian lama kita tak ada sambutan kemerdekaan yang dibuat dekat dataran Merdeka, pada tahun ini kita buat dan memang padu, memang mantap daripada semua segilah, yang berbaris ke, flypast ke, persembahan ke, semua memang yes, terbaik. Dekat negeri-negeri dekat Malaysia pun tak terkecuali lah. Diorang pun ada kan juga orang kata sambutan di peringkat negeri masing-masing lah. Dekat Pahang ada, dekat Terengganu ada, dekat Perak ada, dekat semualah tempat. Okey, semua negeri pun Alhamdulillah sama-sama turut menjayakan sambutan kemerdekaan yang ke-65. Tapi sayang, ada orang forward dekat aku. Okey, ini katanya sambutan dekat peringkat negeri Terengganu lah. Dia kalau peringkat negeri-negeri ni pun cara sambutan kemerdekaan yang diadakan sama juga. Dia akan ada orang kata kawat, ada persembahan-persembahan yang diadakan, menari-nari semua itulah. Dan memang fokus utama dia adalah perbarisan oleh orang kata tentera-tentera yang mungkin daripada kem-kem dekat negeri tu, perbarisan, kawat, lepas tu mungkin ada persatuan-persatuan NGO dan sebagainya lah. Tapi yang di forward dekat aku ni adalah katanya daripada askar wataniah. Okey, dia pegang bendera tapi dia kawat. Allahu, aku nak cakap pun macam tak apalah. Kita sama-sama tengok sendiri, kita sama-sama react, kita tengok apa yang kita dapat respon. Aku serba salah nak tunjuk, tapi moga-moga boleh dijadikan pengajaran dan insyaAllah aku akan buat sedikit teguran berkenaan dengan video ni. Jom kita tengok sama-sama. Oh, lagu ni, inilah barisan kita. Allah, Allah. Oh. Allah. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Jalan macam orang yang tengok bergelak. Allah. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Dia punya caption pun boleh tahan juga dekat video ni. Cek balik kerajaan Ganu sebab ada you banyak kan. Wataniah ni askar standby, backup in case jadi apa-apa. Setuju? Diorang pun makan elang juga. Ni belum nak pergi perang lagi ni. Gelak-gelak. Aduh. Hai lah. Okey, dia pandangan akulah sebagai orang yang berkhidmat bukan wataniah tapi memang askar tetap lah. Kawat ni adalah perkara asas kepada semua anggota beruniform.
Okey, especially anggota tentera lah, tak kisahlah askar simpanan ke, askar reserve ke, askar tetap ke. Ini adalah di antara pelajaran militeri yang pertama diajar sewaktu menjalani latihan. Bukan sahaja masa start training, malah masa interview pun sebenarnya ada juga agensi-agensi yang beruniform ni, salah satu ujian dia adalah ujian berkawat. Sebab nak tengok cara kau berjalan. Ada yang jalan kengkang ke, ada yang jalan robot ke, kaki kanan keluar, tangan kanan pun keluar ke, untuk memastikan bahawa segala orang kata ciri-ciri sebagai seorang askar tu dia kena ikut lah. So nak tanya jugalah, macam mana boleh terlepas yang kawat macam tu tak ada rehearsal ke? Tak ada latihan ke? Macam mana pemilihan anggota tu dibuat? Takkan tak ada takbisan dulu? Ataupun kalau rasa yang wataniah ni macam tak boleh berkawat, kenapa tak pilih askar tetap sahaja? Ataupun agensi-agensi lain yang mungkin lagi better dia punya kawat dia dan diuji dahululah. Sebab benda ni dibuat untuk tatapan umum, tambah-tambah pula untuk sambutan kemerdekaan. Masa ni lah orang nak tengok tentera punya kegarangan, tentera punya persembahan, tentera punya ni lah apa yang dia nak tonjolkan lah semua. Dia punya uniform, dia punya kelengkapan. Tapi Allah, kenapa dia kawat macam tu Sebab biasanya kalau ada event-event yang besar macam ni, dia punya persediaan latihan tu bukannya 2-3 hari tau. Sebab ini adalah satu event untuk negeri kot. Event yang besar. Latihan standard lama, seminggu 2 minggu juga. Tambah-tambah kawat tu kan. Jadi alamak, aku nak cakap macam mana, mungkin nervous ke, tak ada penyatuan ke, ataupun tak cukup latihan ke. Senang cerita, kau tak boleh kawat lah cerita dia. So hasil dia, tengoklah, dah memberi gambaran yang buruk, memberi tanggapan yang buruk oleh masyarakat kepada pihak askar wataniah. Nasib baiklah yang cakap tu dia tak libatkan askar tetap juga. Sebab kita tahulah askar tetap ni dengan askar reserve ni dia punya latihan pun lain-lain, dan latihan pun bukanlah latihan yang dekat pusat latihan yang sama. Diorang punya corak latihan pun lain, corak latihan askar tetap pun lain. Dan kita kena akui jugalah yang training askar wataniah reserve ni dia tak selengkap askar yang betul. Sebab diorang training by hours, by jam, dan diorang punya elang pun dapat kalau diorang pergi latihan tu cukup dia punya hours dia, barulah layak dapat elang. Macam dalam askar tetap macam aku ni, memang kita orang training setahun, ada yang 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Memang kalau 5 tahun tu memang hari-hari kau kena berkawat lah, sampai kaki pun dah tak rasa kaki dah. So benda pun dah jadi, benda pun dah viral, benda pun dah dipost, malu pun dah dapat dah. Jadi apa yang aku boleh pesan kepada semualah, aku tak tujukan benda ni kepada wataniah saja, kepada semua pihak persatuan beruniform, agensi-agensi yang terlibat nanti dalam apa-apa upacara yang melibatkan negeri ke, negara ke, especially inilah kita kan nak sambut Hari Malaysia nanti. So insyaAllah nanti akan ada jugalah benda-benda yang similar macam ni, kawat dan sebagainya, pegang bendera apa semua tu. So buatlah latihan preparation yang sebaiknya, buat tapisan elok-elok dari segi keanggotaan, siapa yang akan join kawat dan semua tu. Wataniah strength ramai sangat-sangat. Jadi aku rasa kalau setakat nak perlukan berapa, 10 orang, 12 orang untuk akad bendera tu, benda tu boleh dibuat tapisan dengan lagi bagus kot. Kalau andai kata macam kawat yang ramai-ramai ni, kalau macam susunan dia, kita letak yang fakap berkawat tu, yang tak reti berkawat tu, letak dekat tengah-tengah, at least boleh cover line lagi lah. Orang tak nampak, orang nampak yang belah-belah tepi, yang belah-belah luar. Tapi ini sikit je babe. Obviously kalau dia kawat macam robot, aduh, memang orang boleh nampak. Sorry, aku bukannya nak gelakkan, tapi dah lah pakai cantik dah tu, pakai dengan dia punya helmet NATO kan, dengan dia punya harness, dia punya ni apa semua kan, tiba-tiba kawat, Allahu Akbar. Jadi membuatkan ada segelintir netizen yang berasa kurang yakin dah. Alamak, macam mana kalau tiba-tiba askar kerahan ni dipanggil sekiranya berlaku apa benda ni lah, perang ke benda kan, macam mana nak panggil reserve ni kan. So itulah orang kata dia punya impact lah sekiranya benda-benda ni terjadi dekat umum yang orang boleh rekod dan sebagainya. Kalau terjadi waktu latihan ke dalam camp ke, orang tak nampak, tak apa, masih boleh diperbetulkan. Tapi ini dekat actual event, dekat D-Day. Jadi kalau boleh benda-benda ni dielakkan lah, especially kepada
yang join kawat lah. Bukan saja kawat lah, kalau tiba-tiba ada yang slot tarian apa semua tu kan, on the day memang dah kena perfect lah. Macam hari tu kan ada kes yang yang naikkan bendera terbalik tu kan, benda tu tak patut, tapi pada aku masih lagi boleh dimaafkan sebab itu bukannya hari sebenar. Jadi error tu berlaku pada latihan, jadi pada waktu hari sebenar tu orang boleh ensure benda tu dah tak jadi lagi. So take note lah kepada semua, especially wataniah lah, kena kawat lah betul. Askar tak boleh kawat, malu lah. Abang-abang, kakak-kakak wataniah. Okay, so kalau korang suka dengan video aku ni, korang bolehlah tekan butang share. Dan aku nak suruh korang komen, confirm korang kutuk ni kan. Tapi itulah, cubalah komen yang baik-baik, kita bagi semangat lagi lah dekat geng-geng wataniah kita. Kita maafkan dorang lah, sebab itulah, kita kena support lah, sebab dorang ni reserve. Kita yang askar tetap ni, kita juga satu masa nanti memerlukan dorang juga untuk bantu yang angkatan tentera yang tetap ni. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik untuk semua. So korang boleh komen, dan jangan lupa macam biasa tekan butang like, subscribe, dan juga tekan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya diberikan taufik dan hidayah. Semoga kita mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Jangan berani lawan hukum Allah, ikut logik kepala sendiri je. Aku semakin takut dengan benda ni, tambah-tambah dekat social media, tambah-tambah dekat orang-orang yang dah ada nama, yang dah famous, yang mungkin rasa diri dia besar, dia rasa benda tu dia betul, tapi benda tu lawan dengan hukum agama. Dia tak takut langsung nak deny dengan hukum Allah. Hukum Allah ni, hukum Allah. Allah siapa? Kita siapa? Okey? So, itulah. Kita ubahlah benda tu. Kita dekatkan diri dengan Allah. Baiki amalan kita. InsyaAllah, kita berada di jalan yang betul. So, kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Kawat betul-betul